Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan mengajar mengenai Sains Tingkatan 5 KSSM bab yang kedua Nutrisi dan Teknologi Hijau dalam Standard Kandungan 2.4 Teknologi Pengeluaran Makanan. Tujuan teknologi pengeluaran makanan adalah untuk menyelesaikan masalah kekurangan bekalan makanan seluruh dunia. Antara langkah-langkah yang boleh diambil adalah yang pertama, meningkatkan kualiti makanan. Kedua, meningkatkan kuantiti pengeluaran makanan. Ketiga, menghasilkan dan menggunakan baka yang bermutu dan menggunakan pelbagai jenis teknologi moden. Bagaimana pula cara untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara? Antara usaha yang dilakukan oleh agensi kerajaan dan swasta ialah yang pertama, penggunaan baka yang bermutu. Kedua, penggunaan teknologi moden. Ketiga, pendidikan dan bimbingan kepada para petani. Keempat, penyelidikan dan pembangunan. Kelima, penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Dan yang keenam, pengurusan tanah yang cekap. Penggunaan baka yang bermutu tujuannya adalah untuk mempelbagaikan sumber makanan, meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan negara. Kita tengok contoh penggunaan baka yang bermutu. Ini contoh adalah terhasilnya ayam Aka Putra, yang mana ayam ni adalah ayam kacukan. Dia cepat besar, daging dan tekstur dia menyerupai ayam kampung. Betik eksotika. Betik ni saiz dia besar, isi dia manis. Contoh lain adalah kelapa sawit tenera. Maksud bila dia dah kacukkan antara dua baka ni, terhasillah satu hasil dia atau satu baka yang namanya tenera, yang mana buah dia lebat, isi rong dia tebal, dia punya sabut tebal. Jadi bila isi rong tebal, sabut tebal, minyak dia banyak. Lepas tu tempurung dia pula nipis. Tempurung ni yang kita tak gunalah, yang kita nak buang. Dan seterusnya, belimbing bintang emas hasil daripada M-Star 1 dan Mardi, warna dia kuning, keemasan, manis dan rangup. Dan satu lagi adalah terhasilnya lembu tenusu kacukan yang namanya lembu mafliwal, yang mana dihasilkan susu yang banyak dan dia sesuai hidup di kawasan beriklim tropika. Kita lihat teknik yang digunakan untuk mendapatkan baka yang bermutu. Yang pertama adalah teknik pengklonan. Yang kedua adalah teknik kacukan, iaitu antara dua baka yang berkualiti. Yang ketiga adalah dengan cara kejuruteraan genetik. Dan yang keempat adalah teknologi mutagenesis. Ini adalah contoh lainlah kaedah pengklonan. Seterusnya, kita lihat kepada ciri-ciri baka yang bermutu. Yang pertama adalah cepat tumbuh dan cepat matang. Kedua adalah mempunyai hasil yang banyak. Ketiga, daging, susu dan buah yang lebih bermutu. Yang keempat, penjagaannya adalah lebih mudah dan kos penjagaannya adalah lebih rendah. Dan yang keempat adalah rintangan yang tinggi terhadap penyakit, serangga perosak dan cuaca melampau. Kerana semua ini adalah baka-baka yang terpilih. Yang kedua adalah penggunaan teknologi moden, yang mana tujuan dia adalah untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Kita lihat contoh yang pertama, iaitu jentera seperti traktor, jentolak, jentuai ni dia dapat mempercepatkan proses penanaman dan pemungutan hasil pertanian sebab cepat kan. Seterusnya pengklonan. Ini adalah pengklonan. Ia dapat mengekalkan ciri baik pada baka, tanaman dan haiwan ternakan sebab kita pilih sel yang kita nak tu. Yang seterusnya adalah penggunaan drone. Sekarang ni popular kan drone. Apa gunanya? Gunanya adalah untuk semburan pestisid, yang mana ia dapat menjimatkan masa dan mengurangkan kos tenaga kerja. Selain itu dapat main pula tu. Yang seterusnya bioteknologi seperti pemindahan embrio, pengklonan dan kejuruteraan genetik yang digunakan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan. Dan yang terakhir sekali, kita guna mesin pengisar dan mesin pengisi cair dengan tujuannya adalah untuk mempercepatkan pemprosesan dan pengeluaran makanan. Yang ketiga, kita bagi pendidikan dan bimbingan kepada para petani. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pertanian. Dan yang kedua adalah untuk meningkatkan
kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Okey, berikut merupakan agensi dan institusi yang bertanggungjawab untuk memberikan pendidikan dan bimbingan kepada para petani. Antara contohnya adalah ABBC. Okey, ABBC. Yang kedua, Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Yang ketiga, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Dan yang keempat adalah MARDI. Ini contoh je ya murid-murid, sebenarnya ada lagi yang lain-lain. Okay, kita tengok yang keempat, penyelidikan dan pembangunan. Tujuan dia adalah untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan untuk atasi masalah kekurangan makanan global. Okay, kita tengok agensi, institusi atau universiti pendidikan dan pembangunan kualiti dan kuantiti makanan. Kita tengok. Okay, yang pertama adalah Lembaga Koko Malaysia, Universiti Pertanian Putra Malaysia, Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia, Sirim, dan ini adalah contoh satu produk inovatif untuk melembutkan daging yang mana hasil penyelidikan ini adalah daripada Fakulti Sains Teknologi Makanan Universiti Putra Malaysia. Okay, kaedah yang kelima adalah penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum, yang mana tujuan dia sebenarnya adalah untuk mengoptimumkan penggunaan tanah pertanian dan perairan. Seterusnya, bila kita gunakan tanah secara optimum, perairan secara optimum, dia dapat meningkatkan hasil pertanian dan peternakan itu sendiri. Okey, macam mana cara untuk mengoptimumkan penggunaan tanah kawasan perairan ni? Okey, tanah yang terbiar ni kita gunakan sebagai untuk aktiviti pertanian dan peternakan. Okey, kita suburkan kawasan yang tandus. Lepas tu kolam-kolam pelombongan yang dah terbiar. Okey, kita jadikan kawasan aquaculture untuk air tawar. Kawasan tanah paya yang mudah dibanjiri air laut tu kita jadikan aktiviti aquaculture marine. Dan kita bina empangan dan tali air untuk pertanian. Okey, maksudnya kita senanglah nak siram pokok. Okey, ini contoh dia. Okey, ada dua teknik pertanian tanpa tanah. Ni kalau kita nak buat pertanian tanpa tanah, kita boleh guna kaedah yang pertama adalah aeroponik. Tengok gambar raja. Dan satu lagi adalah hidroponik. Okay, yang terakhir adalah pengusahaan tanah yang cekap, iaitu tujuan dia adalah untuk mengekalkan kesuburan tanah, meningkatkan kualiti hasil tanaman dan meningkatkan kuantiti hasil tanaman. Okey, kita tengok contoh-contoh pengusahaan tanah yang cekap. Pertama, kita tanam secara campuran. Biasanya kalau kita tanam tu kita selang sedikan dengan pokok kekacang. Sebab pokok kekacang kamu dah tahu ada bakteria pengikat nitrogen yang boleh suburkan tanah. Okey, selain tu apa? Kita buat penanaman teres. Dan yang ketiga adalah contoh penanaman penggiliran tanaman. Okey, tahun pertama kita tanam pokok lain, tahun kedua kita tanam pokok lain dan seterusnya kita tanam pokok lain. Kita ulang-ulang lah. Kita tak tanam pokok yang sama. Okey, dalam bidang pertanian ni kita tak dapat elak dari kita gunakan racun serangga. Okey, apa guna kita guna racun serangga ni? Sebab kita nak hapuskan perosak untuk menjaga kualiti dan kuantiti hasil tanaman. Ini contoh-contohlah haiwan perosak. Tikus, belalang, siput. Siput ni dia makan kita punya hasil tanaman. Okey, kesan sampingan kalau kita guna racun perosak. Ada juga kesan sampingan dia. Okey, antaranya adalah mencemarkan alam sekitar. Kedua, menyebabkan perosak tanaman menjadi berdaya tahan. Dia jadi rintanglah terhadap racun serangga tu. Okey, selain tu, dia boleh pula membunuh cacing tanah. Cacing tanah ni guna untuk gembur tanah dengan dia sekali mati. Dan mikroorganisma yang berfaedah pun turut terbunuh. Okey, dan yang keempat adalah mencemarkan tanah hasil pertanian. Okey, ni contohlah kalau dah moden, kita boleh guna kapal terbang untuk sembur racun serangga. Okey, selain daripada guna racun serangga, kita juga boleh guna kawalan biologi. Okey, kawalan biologi ni maksud dia apa? Dia merupakan kaedah yang mengaplikasikan interaksi antara organisma. Contohnya seperti antara mangsa dengan pemangsa dan parasitisma. Dia digunakan untuk mengawal perosak tanaman.
Kita tengok contoh dia dekat sini. Burung hantu ni dia makan tikus untuk jadikan makanan. Jadi kita bela burung hantu untuk makan tikus. Yang kedua contoh dia kita bela penyengat. Yang mana penyengat ni dia boleh bertelur dalam telur rama-rama dan memusnahkannya. Sebab apa nak musnah telur rama pula? Rama tu cantik. Sebab sebelum jadi rama dia jadi ulat. Jadi ulat ni yang makan tumbuhan tu. Okey, kawalan biologi ni pula kalau kita tak rancang dia dengan baik, dia akan menyebabkan masalah. Kita tengok contoh dekat Kepulauan Hawaii ni. Contoh dia guna cepelai untuk kawal populasi tikus dekat ladang tanaman tebu tapi gagal. Sebab apa? Sebab cepelai ni dia aktif waktu siang. Tikus pula aktif pada waktu malam. Jadi dia tak kena masa. Okey. Hal ini menyebabkan cepelai beralih kepada burung dan telur penyu sebagai makanan. Dah tikus tu waktu malam. Dia tidur lah kan. Jadi tak dapatlah cepelai ni makan. Okay, jadi murid-murid, kawalan biologi ni dia ada kelebihan dia dan ada juga dia punya kelemahan. Okay, kita tengok kelebihan kawalan biologi. Kawalan biologi ni mesra alam, tak memudaratkan kesihatan organisma lain kecuali kepada perosak tu sendiri je, tak menyebabkan perosak tumbuhan berdaya tahan dan dia adalah kaedah yang lebih murah. Tapi dia ada juga kelemahan dia. Okay, apa antara kelemahan dia? Dia mengambil masa yang lebih panjang untuk mengawal populasi perosak tanaman. Sebab yang ini dia bergantung kepada haiwan tu. Kalau kita guna racun perosak, kita yang letak kan. Jadi dia bergantung pada haiwan tu. Haiwan tu nak makan, dia makanlah. Kalau haiwan tu tak nak makan, dia tak adalah. Okey, seterusnya suka meramalkan hasil kawalan biologi yang melibatkan organisma. Ni yang macam tadilah cikgu cakap tadi. Maksudnya kita tak dapat kawal binatang tu bila dia nak makan, bila dia tak nak makan. Okey, dia memerlukan perancangan dan pengurusan yang lebih teliti dan berkesan dan mengganggu keseimbangan ekosistem jika populasi spesies pemangsa atau parasit menjadi tidak terkawal. Okey, itu sahaja buat masa ni. Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua murid yang menonton. Jika murid nak menonton video ni kembali, sila ke channel Cikgu Fazlina Fazlina 83. See you, kita jumpa lagi. Bye.